Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Melaka Memilih, program khas yang kami dedikasikan untuk perjalanan pilihan raya negeri Melaka bermula setiap hari setiap jam 4 petang sehingga ke hari pengundian nanti pada 20 November. Kami akan bawakan perkembangan terkini daripada wakil-wakil kami di Melaka dan juga analisis politik. Tapi pertamanya, kita ingin tahu mengenai perkembangan sidang media DAP yang dilangsungkan sebentar tadi. Firdaus Azil sudah pun bersedia untuk memberikan laporannya. Firdaus Azil, apa cerita dan juga intipati daripada sidang media yang dilakukan oleh YB Anthony Locke sebentar tadi? Katanya DAP ada calon Ketua Menteri Melaka yang mereka hajati dan juga DAP turut memecat anggotanya yang bertanding sebagai bebas. Apa laporannya, Firdaus? Okey, baik, terima kasih Zul. Sidang media itu sebentar tadi oleh Setiausaha Organisasi DAP Kebangsaan saudara YB Anthony Locke, yang mana terdapat beberapa perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli parlimen Seremban itu di dalam sidang media berkenaan. Antaranya seperti yang Zul sebutkan tadi ialah siapakah sebenarnya calon pilihan mereka untuk menjadi Ketua Menteri Melaka seterusnya seandainya Pakatan Harapan berjaya mendapatkan kembali mandat untuk pilihan raya daripada pilihan raya negeri Melaka ini. Dan antaranya ialah kenapa soalan itu berbangkit ialah kenapa apabila media membangkitkan persoalan yang masih menjadi perbualan untuk kempen pilihan raya kali ini, di mana Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk mengambil dua calon bebas, dua calon yang sebelum ini dikatakan antara faktor mengakibatkan kejatuhan kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali daripada UMNO Barisan Nasional. Dan apabila kita bertanyakan tentang mengapa Pakatan Harapan, apakah pandangan DAP sebenarnya tentang pemilihan Datuk Seri Idris Harun yang dulu merupakan bekas Ketua Menteri Melaka di bawah zaman Barisan Nasional, serta Datuk Nur Azman yang kedua-duanya akan mempertahankan kerusi Dun Asahan serta Dun Pantai Kundur. Ini jawapan YB Anthony Locke. Dengarkan. So, pendirian kita jelas bahawa walaupun kita tidak bersetuju dengan pencalonan dua calon tersebut, tetapi kita tetap mahu memenangkan Pakatan Harapan. Dan fokus DAP ialah kita nak pastikan 8 kerusi yang kita bertanding, kita boleh mencapai kemenangan dan menyumbang 8 kerusi ini kepada Pakatan Harapan. Dan sekiranya Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan negeri, pendirian DAP ialah menyokong saudara Adri Zahari sebagai Ketua Menteri Melaka. Dalam pada itu, YB Anthony juga sempat memberitahu atau mengumumkan pemecatan seorang ahli DAP iaitu Datuk Ng Chun Kun yang mengambil keputusan baru-baru ini ataupun semalam untuk bertanding di bawah tiket bebas bagi kawasan Dun Bemban, yang mana kawasan Dun Bemban itu Pakatan Harapan ataupun DAP telah menghantar pengurusi mereka, Datuk Tay Kok Kiew. Dan YB Anthony berkatakan bahawa mana-mana ahli yang melanggar keputusan parti ataupun sengaja bertanding di bawah tiket bebas secara automatik akan terlecut. Dan beliau juga memberi justifikasi. Sebagai contoh, Datuk Ng Chun Kun ini asalnya merupakan salah seorang exco negeri sewaktu beliau di bawah MCA Barisan Nasional, dan akhirnya Datuk Ng tewas dan akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi ahli DAP. Bagaimanapun, memandangkan keahlian beliau di dalam DAP tidak sampai pun 6 bulan, sepatutnya kalau ikutkan mana-mana ahli DAP yang ingin bertanding perlu menjadi ahli biasa selama 2 tahun. Tapi memandangkan Datuk Ng Chun Kun ini bukan ahli DAP tak sampai 2 tahun, maka beliau tidak boleh menjadi calon untuk mana-mana pilihan raya. Dan atas sebab itu YB Anthony Locke mengatakan bahawa CAC DAP Pusat mengambil keputusan untuk memecat Datuk Ng Chun Kun. Zul. Firdaus mengatakan bahawa DAP menamakan Adli Zahari untuk menjadi Ketua Menteri Melaka, tetapi ada tak daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional yang sudah secara terbuka menamakan siapakah calon Ketua Menteri Melaka? Malah dalam Pakatan Harapan sendiri ada beberapa nama heavyweight yang mungkin membayangkan mereka boleh dinamakan sebagai Ketua Menteri Melaka nanti. Ada tak nama-nama lain yang kita boleh fahami dalam situasi hari ini?
Okey, kalau kita mengimbas kembali pilihan raya umum pada 2018, sepatutnya calon ketua menteri itu diberikan kepada Datuk Seri Syamsul Iskandar Mak Akin yang ketika itu bertanding di bawah Tun Payung Rumput kalau tak salah saya, yang juga hari ini merupakan ahli parlimen Hang Tuahjaya. Tetapi memandangkan Datuk Seri Syamsul gagal untuk dalam pilihan raya umum tersebut, maka kerusi itu diserahkan kepada kepada Ali Zahari yang berjaya memenangi kerusi Dun Bukit Katil ketika itu. Sebab kita difahamkan, saya juga bertanya-tanya sama adakah sebarang gentleman agreement sekiranya Pakatan Harapan memenangi negeri-negeri, adakah itu akan di-allocated ataupun diberikan kepada parti-parti tertentu. Mereka kata tidak ada. Tetapi kalau mengikutkan, itulah sebabnya. Dan juga sebab itu kita menjangkakan mungkin juga sebab kali ini Datuk Seri Syamsul Iskandar masih bertanding di Dun Payung Rumput. Dan kalau mengikut untuk pihak lain pula, Barisan Nasional secara terbuka kalau tak salah saya telah menamakan ketika ini penyandang ataupun Ketua Menteri Melaka caretaker ketika ini Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang juga sebelum ini bertanding di bawah penyandang kerusi Dun Dendu, itu akan dinamakan sebagai Ketua Menteri. Tetapi juga kita menjangkakan kerana nama-nama ataupun pendebatan ataupun perbualan sama ada daripada pengasas politik ataupun di media sosial yang banyak melihat berkemungkinan besar Datuk Seri Abdul Rauf Yusof akan dinamakan sebagai Ketua Menteri Melaka. Tetapi itu semua masih belum di tapi dari segi Perikatan Nasional pula itu memang tak ada langsung lah.